Okey, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Cikgu Hashim. Okey, sebelum kita teruskan pembelajaran, minta untuk subscribe, like dan share video ni, okey? Okey, kita terus lagi sambung dalam pembelajaran untuk tingkatan 4 pula. Okey, subtopik yang cikgu pilih adalah impas dan juga daya impas. Okey, kedua-dua subtopik impas dan daya impas ni adalah daripada tajuk daya dan gerakan satu. Okey, daya dan gerakan satu. Okey, kalau tengok dekat istilah dia, impas dengan daya impas. Okey, nampak macam tak biasa sangat dalam bahasa Melayu kan? Sebab kedua-duanya datang daripada sebenarnya bahasa Inggeris yang di direct translation kepada bahasa Melayu. Okey, kita mulakan dulu dengan impas. Okey, impas dalam istilah fizik ni. Okey, kalau dalam perkataan biasa kita dengar, impas ni lebih kepada denyutan. Okey, macam kita rasa macam nadi kita kan, impas nadi kita. Okey, itu yang dalam dan nadi lah, okey, dalam biologi. Tapi kalau dalam fizik ni, impas ni bermaksud perubahan momentum. Okey, perubahan momentum. Okey, nampak lagi satu perkataan momentum pula kan. Okey, so momentum ni sebenarnya kamu belajar sebelum daya impas ni lah, ataupun sebelum impas, iaitu momentum ni adalah hasil darab jisim dengan halaju objek. Okey, hasil darab jisim dalam halaju objek, ataupun dalam formula dia M darab V. Okey, M daripada jisim, V daripada halaju. Jadi maksudnya momentum ni akan ada pada objek yang bergerak. Jadi kalau objek tu dalam keadaan rehat ataupun objek dalam keadaan pegun, maksudnya momentum objek tu adalah kosong. Okey, sebab jisim dia darab dengan halaju yang kosong, so dapatlah momentum dia kosong. Okey, itu dalam momentum. Okey, kita dalam impas pula, maksudnya perubahan momentum yang berlaku dalam objek tu. Okey, so dalam bentuk formula, impas boleh ditulis sebagai F darab T ataupun MV tolak MU. Okey, kita tahu MV ni adalah momentum akhir, MU momentum awal. Okey, maksudnya momentum akhir objek tolak momentum awal objek. Sebab kita nak cari perubahan momentum. Okey, perubahan momentum. Jadi maksudnya momentum akhir tolak awal lah. Okey. Ataupun F darab T. F ni adalah daya, T ni adalah masa sentuhan. Okey, time of impact ataupun masa objek tu kena dengan daya. Okey, contoh macam ni Contoh macam pemain bola sepak, kaki dia akan sepak bola. Jadi bila kaki dia bergerak tu, bila bergerak dia bawa kaki dia tu ada halaju kan? Okey, ada halaju. Jadi kaki dia pula ada daya. Okey, maksudnya bila kaki dia tu, daya pada kaki dia tu sentuh bola, sentuhan antara kaki dengan bola itulah dia punya time of impact, T ni. Okey, jadi F ni daya pada kaki pemain bola sepak tu, T ni adalah masa sentuhan antara kaki dengan bola. Jadi F darab dengan T dapatlah impas pada bola tu. Okey, ataupun MV tolak MU. Okey, momentum akhir tolak momentum awal. Okey, mana-mana pun boleh, tak kisah, bergantung kepada soalan yang kamu dapat. Jadi senang kata, impas ni adalah bila sesuatu daya tu kena pada suatu objek tu, jadi tempoh daya dengan objek tu bersentuhan tu dipanggil T tu T kat sini, masa, time dalam saat. F ni daya dalam Newton. Okey, F darab T dapat impas, ataupun kita boleh kira momentum akhir objek tolak momentum awal objek. Okey, momentum akhir tolak momentum awal. Okey, unit SI untuk impas ni adalah Newton saat. Okey, Newton saat ni datang daripada Newton daripada force, daya, saat daripada time ataupun masa. Okey, jadi F darab T, unit dia pun Newton darab dengan saat ataupun Newton saat, ataupun kilogram meter per saat. Okey, kg, ms dan itu satu ni datang daripada perubahan momentum. Okey, sebab kg datang daripada jisim, meter per saat datang daripada halaju. Okey, jadi sebab tu unit untuk impas ni sama ada nak pakai Newton saat boleh, kilogram meter per saat pun boleh, sebab kedua-dua unit ni adalah sama sebenarnya, setara. Okey. Okey, kemudian kita pula daya impas. Okey, dia sama je impas, tapi ada perkataan daya dekat depan. Okey, kita tengok dulu dari segi definisi Kadar perubahan momentum. Kadar perubahan momentum. Kalau impas tadi perubahan momentum je. Jadi bila daya impas ada tambah perkataan kadar dekat definisi dia. Kadar perubahan momentum. Jadi bila kata kadar dalam formula dia mesti bahagi dengan masa.
Okey, jadi perubahan momentum MV tolak MU, momentum akhir tolak momentum awal bahagi dengan masa sentuhan ataupun time of impact. Okey, jadi kalau kamu perasan juga sebenarnya formula daya impas ni lebih kurang macam impas, iaitu kita bawa turun T kat bawah. Kan FT sama dengan MV tolak MU, jadikan F sebagai perkara rumus, T kita bawa turun bawah lah kan, kita belajar matematik. So, jadi bila T bawa turun kat bawah, jadilah formula daya impas. Sama juga, kalau T ni darab dengan F akan jadi balik formula impas. Jadi sebab itulah impas dengan daya impas ni dia lebih kurang ni lah. Cuma berbeza dari segi definisi, formula dan juga unit SI. Okey, suka cikgu nak tekan kat sini, kalau soalan berkaitan daya impas ni, biasanya kita akan bandingkan antara masa sentuhan dan juga daya impas. So, F kat sini daya impas, T ni masa sentuhan. Okey, contoh yang paling mudah daya impas ni adalah dalam sukan. Okey, contoh yang paling mudah juga, selain pada sukan, kita mulakan dulu dengan, kita pernah alami benda ni, iaitu bila kita lompat, kita naik pada kerusi lompat ataupun kita lompat setempat, bila kita lompat tu, masa kita mendarat dekat lantai tu, kita kena bengkokkan kaki, betul tak? Bila sampai tu, kita kena bengkokkan. Kenapa tak kalau kita lompat terus macam tu? Kenapa kita lompat kena bengkokkan kaki baru kita berhenti? Jadi maksudnya bila kita bengkokkan kaki tu, bila kita bengkokkan kaki dekat lantai tu, maksudnya masa untuk kita berhenti tu akan jadi panjang. Time of impact kita antara kaki dengan lantai sampai kita berhenti tu akan jadi panjang. Jadi bila nilai T besar, nilai F akan berkurang. Kerana F dengan T berkadar songsang. Maksudnya kalau masa pelanggaran tu panjang, daya impas akan berkurangan. Jadi maksudnya kalau kita lompat setempat tu, bila kita mendarat, kita bengkokkan kaki. Maksudnya bila kita bengkokkan kaki tu, masa untuk berhenti akan panjang, daya impas berkurang. Jadi maksudnya kita tak rasa sakit sangat lah. Okay, lutut kita tak rasa sakit sangat. Okay, sebab kita berhenti, ambil masa yang lama. Cuba kalau kita lompat, kita tak bengkokkan kaki. Betul tak? Masa kita lompat tu terus, kita mendarat terus berhenti kan? Jadi maksudnya masa pelanggaran akan jadi pendek. Bila masa pelanggaran pendek, daya impas akan jadi besar kan? Bila T berkurang, F bertambah. Okay, F akan bertambah. So, berkadar songsang. Okay, banyak lagi. Itu kalau dalam kita lompat sempat. Kalau dalam sukan tadi, iaitu contoh yang paling mudah, lompat tinggi. So, bila lompat tinggi, atlet berlari, dia akan melepasi palang dan jatuh atas tilam. Okey, tujuan tilam letak kat situ supaya bila badan pesakit tu jatuh atas tilam tu, jadi dia tak terus berhenti. Okey, bila jatuh kat tilam, jadi badan dia akan termasuk dalam tilam tu, kemudian baru berhenti. Maksudnya, ada tilam tu, tujuan dia untuk panjangkan masa pelanggaran. Okey, masa badan dia berlanggar dengan tilam tu jadi panjang sebelum dia berhenti. Jadi, bila masa pelanggaran panjang, daya impas akan berkurang. Jadi maksudnya atlet tu tak rasa sakit lah jatuh atas tilam tu. Okay, cuba bayangkan kalau tak ada tilam, atlet tu terus jatuh atas tanah. Jadi bila jatuh atas tanah tu, masa pelanggaran jadi singkat. Jadi seterusnya daya impas jadi besar. So boleh cedera lah pada atlet tu. Okay, nampak tak hubungan F dengan T tu Jadi sebab dalam daya impas ni sebenarnya kena fokuskan F dengan T tu. F dengan T berkadar songsang. Banyak lagi lah dalam sukan, antaranya lompat jauh. So, bila lompat jauh, atlet akan mendarat dekat atas pasir. Tujuan letak pasir tu supaya masa dia berhenti tu lagi lama. Okey, kalau tak ada pasir, so dia akan jatuh sakitlah, daya impas dia besar. Okey, itu kalau dalam sukan. Okey, macam mana pula kalau daya impas tu kita nak besar? Okey, dalam sukan tadi banyak daya impas tu kita nak kurangkan untuk mengurangkan kecederaan pada atlet. Macam pula kalau situasi yang kita memerlukan daya impas adalah besar. Okey, contoh yang paling mudah adalah kita nak tumbuk sambal belacan. Okey, contohnya kita ada satu lesung. Okey, kita nak tumbuk sambal belacan. Okey, so ni contohlah antan dengan lesung. Okey, jadi so dalam ni kita akan letaklah cili. Okey, kita letak cili, kita letak bawang. Okey, macam-macam lah. Letak halia ke apa. Okey, kemudian kita akan ketuk. Jadi bila kita angkat antan ni, kita ketuk pada cili yang ada dalam lesung tu, jadi masa pelanggaran antara antan dengan cili tu akan jadi pendek kan, sebab bila dia kena dekat cili tu dia terus berhenti kan, pak, betul tak? Antan tu kena dekat cili terus berhenti. So menyebabkan daya impas akan besar.
bila T berkurang, masa pelanggaran berkurang, daya impas besar. Jadi daya impas tu besar menyebabkan cili, bawang semua tu akan cepat hancur lah. Disebabkan daya impas yang besar. Okey, nampak tak? Okey. Jadi kalau kamu nak banding, cuba kamu letak bawang ataupun letak cili dekat atas span. Okey, dekat atas satu span. Okey, span yang tebal sikit. Kemudian kamu ketuk guna antan tu. So mestilah daya impas akan berkurang sebab masa untuk antan dan juga cili tu berhenti akan jadi panjang sebab atas span kan, betul tak? So jadi daya impas berkurang, jadi lambatlah ataupun memang tak hancurlah cili tu. Okey, nampak tak daya impas ni kesan dia dalam kehidupan kita. Sebenarnya kita dah rasa dah benda-benda ni semua. Okey. Selain daripada tu pula, untuk daya impas lagi ada dekat dalam kereta pun ada. Okey, dalam kereta iaitu bila berlaku kemalangan akan beg udara akan kembung. Okey, beg udara dalam kereta tu kita ambil dekat pemandu lah contoh So dekat pemandu tu bila berlaku kemalangan, beg udara akan kembung. So bila beg udara kembung, badan kita akan bergerak ke depan disebabkan oleh inersia. Okey, inersia membawa badan kita ke depan dan muka kita akan terkena pada beg udara. So bila kena dekat beg udara, kita tahu bila beg udara tu dia lembut kan. So bila muka kena dekat beg udara, masa pelanggaran akan jadi panjang. Okey, bila masa pelanggaran panjang, daya impas kita, muka kita dengan beg udara tu, daya impas akan berkurangan. Jadi maksudnya tak rasa sakit sangatlah. Okey, nampak tak kesan beg udara tu dalam konsep daya impas. Okey, so cikgu harap kamu faham untuk penerangan impas dan daya impas ni untuk tingkatan 4. So kalau ada persoalan boleh tulis komen kat bawah. Okey, jangan lupa like, share dan paling penting subscribe video cikgu. Okey. Okey, jumpa lagi dalam video akan datang. Terima kasih.